amal perbuatan belum menjadi baik sehingga disertai dengan ilmu. Ini yang perlu kita bagi perhatian. Iaitu saya yakin tuan-tuan juga termasuk saya, kita rajin beramal, kita suka beramal, cuma mungkin yang perlu kita bagi perhatian, kita bimbang, takut-takut kita beramal itu tanpa ilmu. Sebab Sayyidina Umar kata, amal perbuatan itu belum jadi baik, belum lagi dikira baik sehinggalah disertai dengan ilmu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kehidupan kita, perbalahan berlaku khususnya dalam ibadah, ada disebabkan kejahilan kita lah, kejahilan kita tentang ilmu. Sebagai contoh, baca Quran sebagai contoh. Maaf, saya ada pengalaman peribadi. Ada seorang ini, dia rajin baca Quran, bagus. Lepas maghrib dia macam jadual lah, macam jadual. Lepas maghrib dia akan baca Quran. Cuma masalahnya dia melakukan kesalahan yang besar ketika membaca Al-Quran. Kesalahan yang besar tuan, bila baca Quran, dibaca Quran lah, tak kisahlah dalam semayang ke luar semayang, dia ada 4 sahaja. Kesalahan yang kecil tu tak apa lagi, kesalahan kecil tak apa. Ini melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar dalam membaca Al-Quran ada 4, iaitu apa? Tukar huruf, tukar baris, tambah huruf, kurangkan huruf. 4 ni saja. Selain itu semua kesalahan kecil. Saya ulang, kesalahan besar apa? Jangan sampai kita menukar huruf. Yang kedua, jangan sampai menukar baris. Yang ketiga, jangan sampai mengurangkan huruf. Yang keempat, jangan sampai menambah huruf. Ini saja 4 kesalahan besar. Adapun dengungnya tak cukup, dengungnya tak lebih, sifat huruf tertinggal, itu semua kesalahan yang kecil. Sebab tu yang kita kata fardu ain ni bukan kesalahan kecil. Fardu ain ni kesalahan yang besar. Batal, sah, tak sah, di situ. Sebab tu contoh ini dia sayang, betul benar sangat kata Sayyidina Umar. Macam contoh tadilah, orang ni baca Quran tapi melakukan kesalahan, dia tak dapat pahala, dia dapat dosa. Bukan maksudnya kita nak takutkan. Bagi ayah-ayah, termasuk saya sendiri, kalau hari ini kita tak pandai baca Quran, teruskan baca Quran. Walaupun hari ini kita baca Quran salah, tak apa, teruskan baca Quran. Cuma dalam masa yang sama kena usaha untuk belajar. Di situ perbezaannya. Faham tak maksudnya? Perbezaannya, ada usaha untuk belajar ke tak ada? Di situ saja. Kan dua orang yang sama melakukan kesalahan yang sama, tetapi seorang ni dapat pahala juga, tapi seorang ni dapat dosa. Bezanya kat mana? Kalau nak ikut bacaan, dua-dua sama-sama salah. Cuma yang dapat pahala ni dalam masa yang sama dia ada usaha untuk belajar. Yang salah lagi seorang dapat dosa ni, dia langsung tak ada usaha untuk belajar. Itu contohlah Quran. Sembahyang pun begitu. Kalau kita orang yang berilmu, contoh, tuan-tuan datang, selalunya sembahyang sunat subuh lah yang agak menjadi isu sedikit. Kita datang subuh, kita datang sembahyang subuh, elok je Allahu Akbar, Pak Imam dah qomat. Kalau kita ni orang yang berilmu, kita akan batalkan sembahyang sunat kita tu. Kita akan batalkan. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita buat ngang kita je lah. Kenapa? Batalkan saja. Ustaz sayang Ustaz, hadis Nabi lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Sunat yang sangat dituntutlah dan sebagainya kan. Buatlah lepas sembahyang subuh. Boleh buat? Iya boleh ke? Udah tak ada ilmu. Itu kata tadi tu. Sebab tu ilmu ni pun penting. Sembahyang sunat sebelum subuh boleh dilakukan selepas solat subuh. Masalah pula, masyarakat pula, kita tengok ni, apa dia ni? Mana boleh waktu haram sembahyang? Nampak? Kita pun cak dengung juga. Itu pasalnya. Sebab tu kita kata perbalahan huru-hara ni berlaku pasal ketandusan ilmu. Boleh buat. Bukan maksud kita batal. Kita tengok kalau kita baru angkat takbir, baru Fatihah tak habis, Pak bila dah qomat, batal lah. Kalau kita rakaat kedua, tak payah batal, cepatkan perbuatan. Tengok time tu tau. Faham tak maksud saya? Gitu. Macam-macam lagi lah, macam-macam. Yang jadi imam itu hari kan, ada satu tempat yang pernah kita kongsi kan. Imam tu kentut waktu duduk tahiyat awal. Imam cabut, udah makmum pening. Makmum yang nak ganti tu pening. Pak Bilal yang belakang ni pun apa? Macam mana aku nak buat ni? Memang dia tahu dia nak ganti, tapi cara nak ganti tengah duduk, lalas mengesuk dia rupanya.
Oh, pita. Pita. Itu masalah. Pasal ketandusan ilmu. Sepatutnya kalau kita belajar, sebab tu kita terus belajar lah. Sepatutnya ambil suara je dulu. Tempat jangan ambil lagi. Kalau entah belakang kan, ambil suara je. Allahu Akbar. Udah berdiri karang, baru ke depan. Yang esok tu siapa? Maksudnya. Sebab tu ringkasnya ayah-ayah baik bidang Quran, baik semayang, baik apa jugalah, mudah-mudahan kita teruskan belajar, jangan berhenti. Jangan berhenti. Teruskan ibadah, jangan berhenti pula, jangan takut pula untuk ibadah. Teruskan ibadah, cuma dalam tempoh yang sama mesti kena ada usaha untuk belajar. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.